Ya, Sri Tani. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberikan saya peluang untuk sama-sama ambil bahagian dalam menunjuk kasih di atas titah ucapan Sri Pramuda Baginda semasa merasmikan syarat kita pada kali ini. Saya ingin menyentuh beberapa perkara yang sedang berlega dalam masyarakat sekarang ini. Yang pertama sekali ialah tentang bagaimana satu undang-undang yang drakonian, undang-undang ISA, digunakan dengan begitu sewenang-wenangnya terhadap pegawai-pegawai kerajaan yang kadang-kala penggunaan undang-undang ini tidak bersesuaian langsung. Sebagai contoh, sekumpulan pegawai-pegawai immigration yang berpangkat rendah, pegawai-pegawai immigration ini pegawai-pegawai yang bekerja di lapangan terbang, dan mereka telah pun ditahan di KLIA pada 11 Oktober 2010. Di antaranya ialah Muhammad Helmi bin Abu Talib, seorang pegawai immigration yang berasal daripada Sungai Petani, sama-sama dengan 5-6 orang pegawai-pegawai yang lain, dan mereka ini ditahan dengan menggunakan ISA kerana dikatakan terlibat dalam transaksi secara sedar dan rela hati dan melibatkan diri mereka dalam kegiatan yang memudaratkan keselamatan Malaysia dengan bersebahat bersama beberapa sindiket penyelundupan manusia dan bersama-sama dengan beberapa pegawai immigration yang lain, dan mereka ini telah membawa 213 orang yang terdiri daripada warga negara Pakistan, Vietnam, Republik Rakyat Cina, India, Bangladesh, Indonesia, Afghanistan dan Sri Lanka masuk melalui kaunter ketibaan lapangan terbang Kuala Lumpur, KLIA Sepang. Isu di depan kita betul ialah kenapakah pegawai-pegawai immigration ini ditahan di bawah ISA, sedangkan kerajaan mempunyai undang-undang lain, sama ada undang-undang jenayah, untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas bagaimana mereka ini terlibat, dan yang lebih penting sekali, apakah tahap keselamatan yang telah dicetuskan oleh mereka. Oleh kerana sebelum itu timbalan ketua pengarah immigration, malah pengarah immigration sendiri telah pun disoal siasat, dan ketua pengarah telah pun dibebaskan kerana tidak cukup bukti penglibatan beliau dalam jenayah, tetapi timbalan ketua pengarah telah pun dikenakan tindakan undang-undang. Isunya di sini ialah bagaimana dua kumpulan, satu kumpulan yang berpangkat tinggi digunakan undang-undang yang berlainan dengan kumpulan kedua yang berpangkat rendah. Dan saya lebih takut kerana yang dikatakan mereka ini bersebahat dengan beberapa sindiket penyelundupan manusia. Isunya skala sekiranya ISA digunakan, makanya kita tidak akan melihat perbicaraan di mahkamah terbuka. Kita tidak tahu betul-betulkah 200 orang, 213 orang yang terlibat, ataupun mungkin 1000 orang-orang yang dibawa masuk melalui pintu masuk bukan saja KLIA ke negara ini, tetapi juga pintu masuk yang lain. Sebab itu saya ingin bertanya kepada kementerian, kalau mereka ini salah dan mempunyai bukti yang cukup, kenapa tidak dakwa mereka supaya menggunakan undang-undang yang membolehkan kerajaan membawa mereka ke mahkamah terbuka. Dan kita juga nak dengar, adakah mereka ini sahaja yang terlibat, 6 orang ini saya terlibat, pegawai-pegawai immigration yang berpangkat rendah ini, ataupun ada pihak-pihak tertentu yang mungkin ada kaitan dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan ataupun dengan ahli-ahli politik yang sama-sama juga terlibat dalam membawa orang-orang yang tidak mempunyai dokumen atau secara harap ini ke dalam Malaysia. Jadi saya kira saya memohon penjelasan daripada kementerian, iaitu pertama, kenapakah ISA digunakan? Kerana bagi saya, kalau ISA digunakan
seolah-olah kita tidak mau membawa pegawai-pegawai ini ke muka pengadilan, tidak mau mereka ini dibicarakan di mahkamah terbuka, kerana andaian saya, dan sudah tentu andaian ramai kawan-kawan di luar di sana mengatakan bahawa seolah-olah mereka ada orang yang cuba dilindungi, kerana kalau sekiranya pegawai-pegawai ini dibawa ke mahkamah terbuka, sudah tentu akan terkeluar cerita-cerita yang selama ini cuba dilindungi. Itu yang betul. Isu yang kedua yang ingin saya bawa ialah tentang bagaimana saya kira ujian sistem berkomputer yang sedang dijalankan sebagai salah satu komponen untuk lulus ujian lesen memandu, suatu yang tidak wajar untuk diteruskan. Di kampung-kampung, di bandar-bandar kecil, ramai orang kampung yang nak pergi ke surau, ke masjid, ataupun untuk berjualan di pasar-pasar menggunakan kenderaan seperti motosikal. Tetapi sedakah kita betul-betul untuk mendapatkan lesen memandu, sama ada kereta ataupun motosikal, salah satu komponennya ialah mesti lulus ujian berkomputer. Soalan-soalan yang ditanya walaupun nampaknya mudah, tetapi 45 soalan untuk dijawab dalam masa 60 minit bukanlah sesuatu yang mudah. Saya telah cuba untuk tengok soalan-soalan ini bagi orang kampung, orang yang telah berumur. Bukan saja nak faham soalan, nak tekan, nak on komputer, nak off komputer pun kadang-kadang mempunyai masalah. Sebab itu kita perhatikan ada orang-orang khususnya di luar bandar yang telah 10 kali gagal untuk mendapatkan lesen. Jadi setiap kali dia gagal untuk dapat lesen, dia kena bayar RM17 kepada syarikat yang mengendalikan ujian berkomputer ini. Dan lebih mengejutkan lagi ialah syarikat-syarikat yang mengendalikan ujian berkomputer ini tidak dipantau secara khusus oleh JPJ. Malah soalan-soalan pun saya dimaklumkan bukanlah soalan-soalan yang dibawa oleh JPJ, dan soalan-soalan ini soalan-soalan yang sudah lama di situ, maknanya bukan direview secara berkala. Ini menyebabkan pegawai-pegawai JPJ tidak mempunyai kawalan secara mutlak terhadap soalan-soalan itu. Dan saya juga nak tanya kementerian, apakah sekiranya mereka yang lulus dalam ujian berkomputer ini akan menjadi pemandu-pemandu yang baik? Adakah kerana mereka ini lulus dalam ujian berkomputer ini akan menjadi pemandu-pemandu yang berhemah, dan mereka ini tidak terlibat dalam kemalangan-kemalangan? Sebab itu dalam bila kita bertanya dengan anak muda, dari 10 anak-anak muda khususnya di kawasan saya, 9 akan mengatakan mereka tidak mempunyai lesen memandu. Alasan yang diberikan ialah bukan mudah untuk lulus peperiksaan memandu, apatah lagi ujian komputer yang begini. Walaupun kita faham kerajaan ada memberi kelonggaran dengan memberikan borang hijau supaya wakil rakyat, adun ataupun pegawai-pegawai kumpulan A memberikan pengesahan bahawa mereka yang tidak lulus berkali-kali ini boleh diberi kelulusan apabila kita sahkan. Tetapi bayangkanlah bukan 3-4 orang yang datang tiap-tiap minggu kepada kita, tetapi ramai anak-anak muda khususnya yang tidak mau, terus gagal, akhirnya membuat keputusan mereka lebih baik rela menunggang motosikal atau memandu tanpa mempunyai lesen daripada terus dihambat dengan bayaran RM17 berkala. Tidak benar. Terima kasih Sri Petani. Berhubung dengan pengesahan pengecualian ujian dengan komputer ini, saya telah bertemu dengan ramai penghulu dan juga tangan kerajaan. Mereka mengatakan apabila mereka nak buat pengesahan bahawa mereka yang nak mengambil lesen ini benar-benar buta huruf, kerana yang buta huruf saja yang dibenarkan untuk kecualikan komputer ini. Mereka sebenarnya yang menandatangani pengesahan tersebut, jika sekiranya didapati tidak benar pengesahan mereka itu, orang itu akan didenda. Maknanya orang yang mengesahkan itu akan didenda RM5,000. Maknanya ini salah satu daripada penginayaan kepada pemberi peserta yang nak mengambil lesen, dan juga peserta yang mereka-mereka yang nak mengesahkan bahawasanya mereka itu benar-benar buta huruf. Jadi kita mendesaklah supaya pihak kerajaan dan juga kementerian
dan JPJ meneliti perkara tersebut supaya tidak menginai kedua-dua belah pihak ini. Terima kasih. Saya setuju dengan Pendang bahawa memang di dalam Orang Hijau itu dia ada satu kolom. Dia mengatakan bahawa tak kiranya siapa juga yang mengesahkan bahawa orang yang memohon untuk mendapat kelulusan khas ini tidak memberikan maklumat yang betul, dan kita pula sah tentang apa yang dikatakan itu, dan sekiranya dapati apa maklumat ini bukan tidak betul, orang yang mengesahkan itu pula akan dikenakan tindakan. Jadi isu yang di depan kita ialah isu komputer ini. Apakah dengan mengenakan syarat bahawa pemandu-pemandu mesti melalui sistem berkomputer ini, adakah ianya benar-benar menjadikan pemandu itu pemandu yang baik dan berhemah? Saya kira yang lebih penting Kementerian lihat ialah bagaimana pelajar-pelajar ini, sama ada yang akan mengambil lesen motosikal atau kereta, betul-betul datang ke sekolah itu. Itu lebih penting. Harus ada satu mekanisme untuk betul-betul pastikan pelajar-pelajar yang datang untuk training itu datang untuk training. Sebab kita juga tahu ada di antara pelajar-pelajar yang datang mungkin hari pertama, hari kedua, yang lain tu tak datang, yang datang kad dia sampai, kad dia hadir saja ditandatangani, tetapi dia secara fizikal tidak ada di situ. Dan akhirnya satu jumlah masa yang sepatutnya dia berlatih, dia tak datang. Tetapi oleh kerana pakatan dalaman bagaimana mereka bermesyuarat, pelajar-pelajar ini boleh lulus. Malah saya dimaklumkan bahawa orang yang tak pernah attend kursus komputer ni pun dia boleh lulus kalau sekiranya dia sanggup membayar satu jumlah wang yang banyak kepada syarikat-syarikat yang mengendalikan sistem komputer ini. Dan saya sendiri bertanya dengan pegawai-pegawai JPJ. Pegawai-pegawai JPJ mengatakan bahawa mereka juga tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap syarikat-syarikat ini. Jadi soalan saya kepada kementerian, siapa yang miliki sistem komputer ini? Siapa punya? Yang kedua, kalau kita tahu siapa, apakah hubungan mereka dengan sama ada jabatan sendiri, adakah jabatan pemantauan, ataupun adakah mereka ini GLC? Kita nak tahu. Adakah kementerian wujudkan satu GLC untuk memantau agar sistem syarikat-syarikat mengendalikan komputer ini memang mempunyai hubungan kait dengan kementerian? Dan ketiganya, adakah kalau sekiranya kita mansuhkan sistem berkomputer ini, adakah menjadikan pemandu-pemandu kita tidak berkelayakan untuk memandu sekiranya sistem ini tidak wujud? Jadi saya minta supaya kementerian meneliti balik, supaya akhirnya memberikan benar-benar tujuan wujudnya sistem berkomputer ini untuk memberikan added value kepada pemandu-pemandu kita, bukan hanyalah sekadar untuk buat duit ke atas ketidakmampuan mereka betul-betul memahami sistem komputer. Itu yang betul. Saya nak bergerak kepada isu ketiga, ialah isu sistem parlimen dan parlimen ini sendiri, Datuk. Kita lihat bahawa banyak negara-negara sama ada maju ataupun sedang membangun menggunakan sistem committee system, di mana dalam sistem komiti ini ahli-ahli parlimen dibahagikan mengikut komiti, dan satu isu itu dibincangkan dengan secara mendalam dalam komiti. Dia ada, sama ada kita pergi ke Korea ke, malah kalau Kampuchea sendiri pun. Tetapi dalam parlimen kita ini, sistem ini tidak wujud, kerana yang akan berlaku hanyalah apabila Cok Mar itu diturunkan, kita dalam peringkat jawatan kuasa. Oleh demikian, penglibatan ahli parlimen ini, semua orang ambil bahagian dalam keadaan kita tidak begitu memperhalusi isu-isu tertentu. Semua orang nak bercakap dalam isu yang sama, ataupun semua orang ambil bahagian dalam isu yang masing-masing tidak ada kepakaran ataupun masing-masing tidak tahu. Saya kira betul telah sampai masanya satu reformasi dibuat terhadap sistem yang kita ada, dengan mengambil kira pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain. Apabila
komiti sistem ni diwujudkan, yang jelasnya komiti boleh menelaah satu-satu rang undang-undang ataupun satu-satu cadangan dan boleh menjemput sama ada pakar-pakar ataupun expert-expert untuk memberikan pandangan mereka. Dan setelah dimentelaah, diberikan pandangan, malah menteri-menteri yang juga dijemput dalam komiti ini memberikan pandangan-pandangan, maka akhirnya dibawa ke parlimen untuk dibahaskan. Dan isu yang dibawa itu, rang undang-undang yang dibawa itu telah pun masak, telah pun diperincikan, telah pun dihalusi, telah diharamkan, telah didebatkan mungkin berjam-jam di dalam komiti. Dan apabila dihidangkan kepada ahli parlimen, sudah tentulah kita rasa yakin bahawa suatu rang undang-undang yang kita akan luluskan itu dianya telah pun melalui proses yang panjang. Saya kira kalau ini tidak dilakukan, kita takut. Sebab itulah banyak rang undang-undang yang telah pun terluluskan akhirnya kadang-kadang berlaku ketidakseimbangan di sana sini, dan akhirnya kadang-kadang berlaku satu demi satu pembaikan yang dibawa kerana tidak begitu masak rang undang-undang ini. Oleh kerana semangat yang dibawa oleh pentadbiran baru di bawah Perdana Menteri yang baru, saya rasa Perdana Menteri harus melihat dengan begitu mendalam bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh parlimen. Ramai di antara kita yang profesional dalam bidang-bidang tertentu boleh dimasukkan dalam komiti ini, dan ramai juga orang-orang di luar di sana yang expert dalam bidang tertentu yang ingin memberikan input dan juga tambahan kepada perkara-perkara yang kita bincangkan. Yang kedua, tentu ialah berkenaan dengan bagaimana kita lihat bangunan ini sendiri. Saya pandang atas bawah, bagaimana masa yang telah tibalah keselamatan bangunan ini harus dijaga. Saya setiap kali Datuk masuk, saya pandang atas, sebab saya tengok bila nak jatuh benda ni. Sebab 2-3 hari yang lepas saya tengok debu-debu yang turun. Saya takut dengan keadaan hujan sekarang ni, mungkin bukan debu yang turun tapi konkrit yang turun. Jadi saya rasa ini ialah di antara perkara-perkara yang kita minta dari dulu lagi. Kita mempunyai banyak tanah di sekeliling kita. Saya lihat zaman sekarang, musim sekarang musim hujan. Driver-driver yang menghantar ahli parlimen, driver-driver pemandu-pemandu yang menghantar pegawai-pegawai terpaksa berlari ke hulu hilir apabila hujan tiba. Apakah parlimen tidak perhatian? Mereka juga manusia seperti biasa, dan ada di kalangan mereka yang terpaksa memandu selepas ini berjam-jam selepas tamatnya waktu parlimen. Jadi kalau kita dapat hidangkan, berikan sedikit keselesaan kepada mereka, bukan saja pegawai-pegawai yang bertugas, tapi pemandu dan juga pemandu-pemandu agensi-agensi kerjaan, yang akhirnya kalau dia mempunyai keselesaan, saya rasa ini akan membolehkan mereka memberikan komitmen dan juga produktiviti yang lebih baik. Di samping itu, untuk yang betul, kita juga sebut bagaimana ahli parlimen sendiri tidak mempunyai ruang, dan saya rasa ini kali ketiga isu ini saya bawa, kerana saya akan terus bawa isu ini, kerana kita tidak mempunyai ruang yang selesa. Lihatlah bagaimana tempat kita dengan sempitnya, kita tidak punya ruang yang selesa untuk bekerja. Bagaimana kita buat persediaan, akhirnya kita berkumpul di tempat-tempat yang sepatutnya tak banyak kita habis masa. Contohnya di kantin atau di kafe kita, kerana itulah tempat yang kita yang rasanya ada selesa sikit. Sebab tidak mungkin kita keluar, kerana bukan sahaja di luar di sana dipenuhi oleh pelawat-pelawat, tetapi juga pemberita dan kadang dalam pegawai-pegawai kerjaan. Baru-baru ini dalam satu sidang ICC, apabila kita menganjurkan International Court of Criminal Court, ramai di antara tetamu-tamu yang datang luar negara bertanya, kenapa ruang lega parlimen ini begitu crowded, apa yang berlaku, apa hal yang berlaku. Saya sebut kepada mereka, sekarang ini sedang berlaku persidangan, dan persidangan ini akan berterusan hinggalah April 7. Dan dia kata betapa hebatnya parlimen Malaysia ini kerana orang datang hari-hari dengar ucapan. Saya kata mereka ini bukan datang hari-hari dengan ucapan, mereka ini ialah tetamu-tetamu, pemberita dan juga pegawai-pegawai kerjaan. Dia terkejut kerana sama ramai pegawai kerjaan, tetamu dan pemberita dengan ahli parlimen dalam dewan.
Maknanya Datuk Seri Datuk Yang Dipertua, kita mempunyai masalah kerana tempat yang begitu sempit dengan keadaan yang tidak selesa begini, dan kita mengharapkan ahli parlimen mengambil peranan yang penting, bukan saja melakukan perubahan-perubahan tetapi juga memberikan idea-idea kepada hal-hal yang sama ada dibawa oleh kerajaan ataupun dibawa oleh pembangkang. Saya kira tibalah masanya kerajaan melihat secara serius. Kita juga tidak minta fasilitas yang banyak, tetapi untuk cukup memberikan keselesaan bukan sahaja pada pegawai-pegawai tetapi juga para ahli parlimen dan juga pembantu-pembantu mereka. Di samping itu, Ketua, kita juga memohon bukan banyak supaya ahli parlimen diberi bantuan dengan pegawai-pegawai penyidikan. Saya faham yang Menteri di Jabatan Menteri yang bertanggungjawab terhadap parlimen menjawab bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan allowance ahli parlimen. Kita faham walaupun gaji ahli parlimen samalah seperti sama pengetua sekolah, tak apalah, gaji allowance ahli parlimen sama dengan pengetua sekolah. Itu kita faham. Kita faham. Tetapi ahli parlimen memerlukan researcher. Kita perlukan pembantu. Kerana tidak mungkin ahli parlimen boleh bawa semua dokumen. Tidak mungkin ahli parlimen boleh baca page by two page untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang akan dihidangkan. Kita nak jadi first class parliamentarian and parliament, tetapi kalau kita tidak mempunyai researcher dan kita tidak mempunyai infrastruktur yang membolehkan kita bertindak seperti world class parliamentarian, kita takut apa yang kita ucapkan, apa yang kita hujahkan tidak hanyalah mendatar dan tidak mendalam. Ini semata-mata kerana kita apa yang kita nak sayangkan. Apa masalahnya sekarang? Malah kalau kita bandingkan dengan ahli parlimen di Indonesia, ahli parlimen di Kampuchea, malah ahli parlimen di negeri-negeri yang di Amerika Selatan, ada yang mendapat hingga 6 researcher. Saya rasa agak terlalu banyak untuk minta 6. Tapi kalau boleh bagi 2 untuk petua pun, kita alhamdulillah. Kerana mereka ini akan dapat memberikan input kepada ahli parlimen dan sekaligus membantu kita untuk berhujah dengan baik dan memberikan pandangan agar pandangan-pandangan kita ini bersesuaian dengan kehendak masyarakat di luar sana. Di samping itu, Datuk Yang Pertua, isu yang seterusnya adalah tentang gaji minima. Rata-rata bukan sahaja di kilang-kilang, malah sekarang ini security guard pun kita dah ambil orang luar. Kerana baru-baru ini Menteri menyebut akan membawa masuk lagi 45,000 orang daripada India, 45,000 untuk menampung masalah kekurangan tenaga pekerja di Malaysia. Nah, isunya sebenarnya isu apa? Adakah isu rakyat tidak cukup untuk bekerja, ataupun rakyat tidak mahu bekerja kerana gaji yang terlalu rendah? Bayangkanlah kalau rakyat di Sungai Petani, saya difahamkan dan saya tengok sendiri bagaimana rakyat di Sungai Petani bekerja di kilang dan gaji asas dia RM300. Kalau seorang pekerja kilang gaji asas dia RM300, sudah tentulah dia akan buat kerja seperti gaji RM300. Sudah tentulah dia tidak akan ada motivasi. Sudah tentulah dia tidak akan ada semangat, kerana dia tahu RM300 dia bagi 30 hari, sehari RM10. Untuk hidup di Sungai Petani almost impossible. Sebab itu semalam saya balik dengan bas dan saya naik Payet Sapu private car. Yang memandu itu seorang anak muda dan dia taksi haram, dan dia bawa kereta yang cantik, Datsun Lavina. Saya tanya dia, ni adik kerja di mana? Abang, dia kata saya engineer, telah pun graduate 5 tahun, dan gaji saya baru 2,500. Isteri saya seorang guru, campur tak sampai gaji kami. Gaji saya dengan gaji isteri saya tak sampai 4,000 sekarang ini. Anak 3 orang, beli rumah, beli kereta,
dan saya terpaksa bayar balik pinjaman pada kerjaan. Kerana pengajian, isteri saya juga terpaksa bayar balik pinjaman. Saya memerlukan RM1,000 lagi. Engineer kahwin cikgu perlukan RM1,000 lagi untuk membesarkan anak-anak. Dia kata RM1,000 ni lah bang, RM1,000 ni lah saya bawa private sapu daripada pukul 3 pagi sampai pukul 7 pagi. Jadi bila abang turun bas, saya berebut. Bayangkan Datuk Speaker, engineer di negara kita, ini tahun 2011, saya tak tahu apa akan jadi. Maknanya rakyat di bawah sana sengsara, harga barang makin naik, harga perkhidmatan naik, segala-galanya naik, tetapi gaji itu engineer. Tetapi kalau bayangkanlah gaji yang 300 pekerja-pekerja kilang yang di Sungai Petani tadi, sudah tentulah tidak mencukupi. Akibat tidak mencukupi, mereka tidak mempunyai semangat dan komitmen untuk bekerja. Akibat itulah employer, majikan-majikan rela untuk menggaji orang-orang luar. Kerana kalau ambil Vietnam, bayar gaji 300, Vietnam boleh duduk dalam satu rumah 11 orang. Tempat saya tua, bila Vietnam duduk di kampung saya pun risau. Yang pertama, kucing pun hilang lah sekarang ni, anjing pun hilang. Saya tak kata mereka curi, tapi saya kata hilang. Anjing hilang, kucing pun hilang. Jadi susah hati saya. Apa dia buat dengan kucing anjing? Tak tahulah tu, saya pun tak tahu. Jadi saya tak berani tuduh, tapi saya kata hilang lah. Jadi bila kampung dulu dia anjing banyak, juga dia menyalak lah kucing betul tak, anjing betul tak. Jadi saya duduk dalam satu rumah 11 orang. Boleh lah RM300, tapi takkanlah kita nak bagi rakyat kita RM700. Sebab itu kita mendesak sungguh-sungguh, menteri kena sebut ni, kalau sekiranya kita dapat laksanakan apa yang telah pun kita sepakati, apa yang telah pun kita persujui, laksanakan gaji minimum, bagi mereka 750 dengan campur dengan overtime apa semua. Kalau dia dapat 900, saya rasa dia orang bukan saja bekerja bermati-matian, masuk pukul 8 pagi, 7:20 dia sampai lah. Kerana dia tahu bahawa dia ada masa depan. Dia akan bekerja lebih baik, lebih jitu, kerana dia yakin bahawa setiap bulan sekurang-kurangnya dia dapat RM900. Sekurang-kurangnya dia tahu bahawa RM900 boleh membina sebuah keluarga. Tidak mungkin dengan 300 ini boleh membangunkan satu keluarga. Sungai Petani, sikit saja. Saya tadi bila Sungai Petani bahas tu, saya tengok pegawai kerajaan semua tekun dengar. Saya setuju dengan saya. Apa kata kalau untuk isu gaji minima ini, kita buat survey, dapatkan pandangan kelompok yang bekerja di bawah ni, ataupun gaji pertengahan ke bawah yang susah ni. Sebab bagi saya Pak Menteri mungkin tak rasa benda tu, sebab dia kemudahan dia banyak. Jadi saya rasa mungkin akhirnya sekali biar rakyat atau pekerja-pekerja, terutama pegawai kerajaan yang saya tahu pendapatan tak, kita tahu kadang-kadang masih lagi di tahap yang perlu kita bantu, membuat keputusan. Mohon pandangan. Terima kasih Balik Pulau. Saya yakin Pak Menteri mungkin mendapat laporan, tetapi dia tidak merasai kesusahan itu. Membaca seperti baca sebuah novel, dengan melalui apa yang sedang berlaku berbeza. Sebab itu kita minta Pak Menteri sekali-sekala naik bas macam saya, turun, lepas itu try tanya, tengok, akhirnya akan faham bagaimana susahnya mereka. Dan dah lah berebut dia orang ambil passenger kerana masalah. Driver bas pun sama juga komplain. Baru ni naik transnational, dia tahu, nasib baik dia tahu saya YB, dia cerita lah kat saya, pasal dia tahu ni abang ni muka macam nampak, biasa nampak, saya tanya muka nampak mana, dia selalu duduk di pokok nyok, ada di pokok getah. Saya kata pasal apa? Poster ceramah. Rupanya saya ikut pasal dalam TV kita tak nampak. Rupanya dia tengok muka saya di pokok nyok. Tak apalah, masalah biar. Baik, jadi saya minta sangat Tok Yang Bertua supaya hal-hal yang berkaitan dengan ini diambil perhatian oleh pihak-pihak berkenaan, agar akhirnya win-win situation lah. Rakyat senang, kerajaan pun dapat manfaat daripada kesenangan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.